Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, di antara 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dan kenali, Nabi Zulkifli alaihi salam adalah salah seorang darinya. Nama sebenar Nabi Zulkifli ialah Bishr bin Ayub. Allah telah memberikannya nama Zulkifli setelah melantiknya sebagai Nabi dan Rasul. Allah memberinya nama Zulkifli kerana baginda merupakan seorang yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengetahuan kawan-kawan sekalian, Nabi Ayub alaihi salam merupakan bapa kepada Nabi Zulkifli alaihi salam. Ketika Nabi Ayub wafat, umur baginda ketika itu ialah 75 tahun. Sebelum wafatnya Nabi Ayub alaihi salam, baginda telah mewasiatkan kepada Nabi Zulkifli yang merupakan perintah-perintah agama. Kawan-kawan sekalian, walaupun sebahagian ulama berpendapat bahawa Nabi Zulkifli alaihi salam bukanlah seorang nabi, tetapi seorang yang soleh daripada kalangan kaum Bani Israel. Namun, menurut Ibnu Kathir, iaitu seorang pakar dalam bidang hadis dan juga seorang ahli tafsir di dalam bukunya Qisashul Anbiya, iaitu kisah para nabi, mengatakan bahawa baginda adalah seorang nabi dan rasul. Ini kerana Allah menyebutnya bersama-sama dengan para nabi yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 85 hingga 86. Dan yakni, ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang yang soleh. Begitu juga dalam surah Syad ayat 48 yang berbunyi, Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang baik. Dua ayat tersebut adalah bukti yang menyatakan Nabi Zulkifli alaihi salam merupakan seorang nabi. Ini kerana setiap kali Allah memujinya, Nabi Zulkifli akan disertakan dengan tokoh-tokoh nabi yang lain. kawan-kawan yang dirahmati Allah selalu, menurut riwayat, Nabi Zulkifli adalah seorang raja dan hakim yang adil lagi bijaksana. Baginda telah dilantik menjadi raja kerana kesanggupannya memikul tanggungjawab yang besar. Sebelum Nabi Zulkifli alaihi salam menjadi raja, bekas raja yang telah tua dan uzur itu telah membuat pengumuman kepada rakyatnya terlebih dahulu untuk mencari penggantinya. Dia telah meletakkan beberapa syarat. Syarat-syaratnya ialah berpuasa di siang hari, beribadat di waktu malam dan tidak suka marah. Di samping itu, sesiapa yang ingin memikul tanggungjawab raja ini mestilah orang yang memerintah dengan seadil-adilnya serta tidak menzalimi rakyat dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain di muka bumi ini. Semua pemuda di negeri itu tidak sanggup melainkan Nabi Zulkifli alaihi salam. Setelah dilantik menjadi raja, Nabi Zulkifli alaihi salam telah melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan amanah. Baginda dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna seperti yang dikehendaki oleh bekas raja itu. Kawan-kawan sekalian, begitulah tekunnya Nabi Zulkifli dalam melaksanakan tugasnya. Baginda hanya tidur di waktu tengah hari sahaja. Pada waktu pagi dan petang, baginda melaksanakan tugasnya sebagai raja dan hakim serta berpuasa di siang hari. Manakala pada waktu malam pula, baginda beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda juga sentiasa sabar dalam menguruskan hal ehwal kehidupan rakyatnya. Masya Allah, adakah kita semua mampu melakukan seperti Nabi Zulkifli alaihi salam? Kawan-kawan sekalian, Nabi Zulkifli alaihi salam bukan sahaja penyabar dalam menghadapi kerenah rakyatnya, malah tidak suka marah. Sehinggakan pada suatu ketika, Iblis cuba membuatnya marah dengan mengganggu waktu tidurnya.
Adakah Nabi Zulkifli alaihissalam tertewas dengan gangguan iblis tersebut? Sudah tentulah tidak. Menurut riwayat yang terdapat di dalam buku Qishasul Anbiya, iaitu Kisah Para Nabi yang ditulis oleh Ibnu Kathir, iblis datang berjumpa dengan Nabi Zulkifli dengan menyerupai seorang lelaki tua. Ketika itu, baginda sedang berbaring untuk tidur. Dengan rasa yang amat penat dan mengantuk, Nabi Zulkifli cuba juga untuk bangun dan melayani masalah orang tua tadi sehinggakan waktu tidurnya habis. Kawan-kawan sekalian, pada masa itu, Nabi Zulkifli alaihissalam masih tidak tahu lagi bahawa lelaki tua itu adalah iblis. Baginda telah meminta orang tua itu datang berjumpa dengannya sama ada pada waktu pagi atau petang. Tetapi lelaki tua itu masih tidak lagi datang berjumpa dengan Nabi Zulkifli alaihissalam pada waktu yang ditetapkan. Dia masih lagi datang pada waktu tengah hari pada keesokan harinya. Pada kali ini, separuh daripada masa istirahat Nabi Zulkifli alaihissalam telah digunakan untuk melayan kerenah lelaki tua itu. Nabi Zulkifli mengingatkan lagi kepada orang tua itu supaya datang pada waktu yang telah ditetapkan. Namun, lelaki tua itu tidak mengendahkannya. Pada keesokan harinya, ketika waktu tengah hari, Nabi Zulkifli merasa amat penat dan mengantuk. Baginda memesan kepada ahli keluarganya supaya jangan membenarkan sesiapa pun datang berjumpa dengannya. Ahli keluarga baginda patuh pada arahannya sehinggakan apabila iblis yang menyerupai lelaki tua itu datang, mereka tidak membenarkannya masuk. Kawan-kawan sekalian, adakah iblis berputus asa? Tidak. Malah cuba mencari helah bagaimana untuk berjumpa dengan Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada ketika itu, iblis ternampak sebuah lubang yang kecil pada dinding rumah. Lantas dia terus menyusup masuk dan mengetuk pintu bilik Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam terkejut dari tidurnya kerana terdengar bunyi ketukan pintu itu. Alangkah terperanjatnya baginda, lelaki tua itu ada di dalam rumahnya, sedangkan pintu rumahnya terkunci dan ahli keluarganya tidak membenarkan sesiapa pun masuk untuk berjumpa dengannya. Sedarlah baginda bahawa lelaki itu adalah iblis. Nabi Zulkifli alaihissalam bertanya, "Adakah engkau musuh Allah, iaitu iblis?" Kemudian iblis menjawab, "Ya, benar. Aku ingin tahu bagaimana engkau marah." Semenjak dari kejadian itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan nama Zulkifli kepada baginda. Zulkifli bermaksud orang yang istiqamah dalam melaksanakan tugas. Allah Subhanahu Wa Taala telah menamakan demikian kerana setiap kali beliau menerima tugas atau tanggungjawab, baginda segera melaksanakan dengan begitu sempurna. Wallahu a'lam.